Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam bab 4 pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dalam subtopik 4.3 perluasan kuasa British di negeri Johor. Sebagai pengenalan, Johor memiliki sistem pemerintahan dan pentadbiran yang teratur sejak sebelum campur tangan British. Johor juga telah mencapai tahap kemakmuran yang tinggi. Kebijaksanaan pemerintah Johor membangunkan negeri sehingga pihak British tidak mempunyai sebarang alasan untuk meluaskan kuasa ke Johor. Namun begitu, penguasaan British terhadap Singapura menyebabkan kedudukan Johor terancam. Faktor kemajuan Johor. Terdapat 4 faktor kemajuan Johor. Yang pertama, berlakunya perkembangan pesat dalam ekonomi komersial, terutamanya dalam sektor pertanian. Faktor kedua, kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah. Faktor ketiga, kemunculan golongan pentadbir yang komited dan menjalankan tugas dengan berkesan bagi memakmurkan ekonomi Johor. Manakala faktor keempat, pemodenan Johor dalam pelbagai bidang sama ada pentadbiran, infrastruktur maupun sosial yang membawa kemajuan dan kemakmuran yang menyeluruh. Strategi British menguasai Johor. Terdapat 2 strategi yang digunakan oleh British untuk menguasai Johor, iaitu pertama, strategi perjanjian dan kedua, strategi manipulasi. Kita lihat satu persatu strategi British menguasai Johor. Perjanjian 1855 antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim yang menyatakan bahawa sekiranya jajahan Kesang hendak dijual oleh Sultan, Kesang hendaklah terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak British. Seterusnya, Perjanjian Setia 1855 antara Johor dengan British menyebut bahawa Johor hanya akan menerima seorang ejen yang peranannya menyamai seorang pegawai konsul dan lebih rendah daripada penasihat. Hal ehwal luar dikawal oleh British. Seterusnya, pada tahun 1879, Gubernur Negeri-Negeri Selat mencadangkan kepada British untuk menempatkan residen British di Johor. Seterusnya, secara terancang, British berusaha memanipulasi kedudukan keuangan Johor dengan menawarkan pinjaman sebanyak $200,000 kepada Johor bagi membiayai pembinaan kereta api. Usaha ini tidak berjaya apabila cadangan tersebut tidak diterima kerana kesannya akan menjejaskan ekonomi Johor. Akhir sekali, pada 12 Mei 1914, Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Sir Arthur Henderson Young, Gubernur Negeri-Negeri Selat. Dalam perjanjian tersebut, jawatan konsul yang sebelumnya ditempatkan di Johor ditukarkan kepada penasihat British. Douglas Graham Campbell dilantik sebagai penasihat British pertama di Johor. Pelantikan ini juga menukarkan taraf Johor daripada negeri yang bebas dan berdaulat kepada sebuah negeri naungan British. Walau bagaimanapun, perkembangan ini tidak menjejaskan kedudukan Sultan Johor. Pihak British masih mengakui kedudukan dan kedaulatan Sultan. Kesimpulannya, kemampuan anak tempatan yang diterajui oleh Sultan Johor yang dibantu oleh gandingan pemimpin yang berwibawa membolehkan Johor berjaya mengekang asakan British. Namun begitu, asakan berterusan ini gagal juga dihalang sehingga menyebabkan British berjaya meluaskan kuasanya di Johor. Sikap jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab oleh pembesar Johor sangat penting dalam memastikan kedaulatan Johor terus terjamin. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa kepimpinan pemimpin amat penting dalam memperjuangkan maruah bangsa.
Sekian, terima kasih.